besar lagi kesilapanmu. Apa yang kau rasakan, hampa lagi perasaanku. Kalau tajuk ego ni, lelaki perempuan memang ada ego. Yang biasa melabelkan kalau lelaki ni memang tinggi sangat ego dia kan. Kalau dia buat salah, dia memang tak nak minta maaf. Biasaannya macam itulah. Kau perlu wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali pada 29 hari bulan Julai bersama saya Segita dan juga Hawa Rizwana Ridwan. Dan kesilapan siapa? Keegoan siapa, Hawa? Tadi awal-awal ada lagu ke? Saya fikirkan tidak ada sesiapa yang buat kesilapan hari ini. Harap-harapnya tak adalah. Okey, tak apa. Kalaulah ada melakukan kesilapan semalam ataupun hari-hari sebelum ni, tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, baik. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, ya. Itu yang kami nakkan. Dan pada hari ini, 29 hari bulan Julai, Hawa, saya tadi ceklah apa yang istimewa hari ini. Sebab mungkin ramai dalam kalangan anda menyambut hari ulang tahun perkahwinan ataupun hari lahir anda kan. Hari ini juga adalah National Chicken Wings Day. Siapa suka makan chicken wings? Hari ini National Chicken Wings Day, National Lipstick Day, National Lasagna Day. Siapa suka makan? Semua pasal makan. Lipstick Day pun ada. Jadi sama-samalah kita raikan apa jua yang istimewa pada hari ini. Dan kami juga nak raikan sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan membanggakan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Itu, Hawa. Ya, kita nak ucapkan jutaan tahniah kepada Ratu Pecut Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 iaitu Azrin Nabila Alias. Selepas beliau memenangi acara 100 meter wanita yang berlangsung di Stadium Sisaket City di Thailand. Tahniah kita ucapkan. Okey, dan pada acara itu beliau merekodkan catatan masa 11.88 saat, menewaskan seorang lagi wakil negara, Nur Sarah Adi, yang menamatkan saingan dengan meraih perak dengan catatan 11.97 saat. Wow. Tahniah. Dan kata Azlin juga, dia sebenarnya tak sangka yang dia akan memenangi tempat pertama sebab dia kurang sihat. Tapi apapun, kejayaan awak juga kami raikan di WHI yang sangat-sangat membanggakan kita, dan teruskan usaha ini, Azlin. Dan kepada atlet negara yang lain, yang Sarah yang juga mendapat tempat kedua, tahniah juga kepada Sarah. Ya, dan seterusnya apa yang berlaku di UK? Ya, Sukan Commonwealth telah bermula secara dengan rasminya selepas acara perasmian penuh gilang gemilang berlangsung di hadapan 30,000 penonton di Stadium Alexander Perry Barr. Dan bagi anda yang mungkin tidak dapat update mengenai Sukan Commonwealth Birmingham ini, kira-kira 6,500 atlet daripada 72 negara dan wilayah mengambil bahagian pada Sukan Commonwealth Birmingham yang akan berlangsung pada 8 hari bulan Ogos ini. Ya, dan kontingen Malaysia pula diketuai pemain squash wanita Aifa Azman dan atlet powerlifting Bonnie Bunya Augustin sebagai pembawa bendera, mengetuai 38 atlet dan juga pegawai. Jadi apa pun kita harapkan semangat ini diteruskan sepanjang Commonwealth ini dan harapnya semua atlet Malaysia dapat mengharumkan nama Malaysia. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan kita di Malaysia ni terus bagi sokongan kepada mereka. Walaupun secara virtual kita berikan sokongan sepenuhnya. Baik, dan hari ini di WHI seperti biasa kami bawakan anda satu topik hikayat perkahwinan. Di awal tadi dah dengarkan lagu. Awak nak nyanyikan lagu tu? Saya tak. Okey, tapi apa pun mungkin kalau anda tahu lirik lagu itu, kesilapanku, keegoanmu, anda mungkin boleh kaitkan apakah sebenarnya yang akan kita bincangkan hari ini. Tapi jom kita saksikan TikTok yang dirangkumkan buat anda. Apabila seseorang ataupun orang yang kita kenal itu sanggup untuk memohon maaf dengan diri kita, maka hargailah orang tersebut. Kerana apa? Kerana dia sanggup ketepikan egonya, marahnya demi kerana satu perhubungan. Tidak senang ataupun sangat susah
untuk cari manusia seperti ini. Lepas gaduh, jangan tunggu lama-lama. Pergi minta maaf cepat-cepat. Tak payahlah nak ego tinggi sangat. Tak kira siapa salah, dia salah ke, awak salah ke. Minta maaf dan perbaiki balik hubungan korang. Jangan tinggalkan. Ada ego dia masing-masing. Cuma beza kita dengan orang lain adalah respon kita terhadap ego tersebut. Sebab tu kalau nak turunkan ego ni, jangan simpan setiap apa yang kita rasa. Even rasa yang kita ada tu adalah rasa yang membuatkan kita tak puas hati, bagi tahu je lah. Dan benda yang paling penting adalah andai kita ada buat salah, belajarlah untuk meminta maaf dan belajarlah untuk mengalah walaupun kita tak bersalah. Sebab orang yang mengalah ni tak bermakna dia kalah, tapi dia menang di sisi Allah. Saat yang paling best selepas bergaduh teruk adalah pada akhirnya sama-sama sedang mengalah, menyedari kesilapan masing-masing dan last meminta maaf. Tapi semua ni dah jarang berlaku sekarang. Sebagai lelaki, saya rasa lelaki side yang harus rendahkan ego diri dulu dan cuba berkomunikasi. Mungkin kau rasa bukan masalah kau, tapi kan kita lelaki, besar hati sikit. Kita mengalah demi orang yang kita sayang, bukanlah puas hati sendiri. Dah bersedia? Silakan. Besar kesalahanku, besar lagi keegoanmu. Berkali ku beri alasan, berkali-kali kau menolaknya. Kau ingin ku menyalakan diri ini bagai lilin dan terbakar oleh perbuatanmu. Cukuplah, nanti tak habis wanita hari ini. Tapi jadi itulah baik-baik lirik lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Dan itu kita akan bicarakan pada ini tentang ego. Betul. Kalau tadi kita dengarkan perkongsian daripada video-video TikTok tu, ada kebenarannya. Kenapa kita perlu terlalu ego kan? Sebab pada masa yang sama kita kalau suami isteri lah kan, duduk rumah yang sama, harus bersemuka. Kenapa tak susah sangat nak katakan saya minta maaf dan pasangannya juga maafkanlah pasangan yang seorang lagi tu. Kenapa nak tinggikan ego kita, rendahkanlah ego kita. Bagi saya mungkinlah ada setengah daripada mereka ni egonya sangat kuat sebab rasa apa yang diperjuangkan tu, apa yang dibuat tu rasa tak salah. Saya saja yang betul sebab nak jaga maruah diri, sebab tu kena ada ego sikit. Tapi ada orang kata ego ni kita tak patut lihat dari sudut yang negatif saja. Kena ada juga ego sekali-sekala. Anda rasa macam mana? Masing-masing sebenarnya ada ego, tapi adakah ego itu menyebabkan pasangan melakukan kesilapan lebih satu daripada satu kan? Sebab kadang-kadang tu kita nak maafkan, tapi ego kita yang menyukarkan kita untuk maafkan orang itu. Tapi jadi, kalau duduk ego, duduk tak nak mengalah, macam mana Suri? Kena cari titik tengah. Itu yang kami nak bincangkan hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Dan apakah pendapat anda? Bagaimana untuk cari solusi? Kalau dah buat kesilapan, ada ego pada masa yang sama, apa yang harus kita lakukan? Mungkin anda ada tips-tips yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami. Jadi terus ke Facebook WHI dan kongsikan tips anda. Ya, dan selepas ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang cukup istimewa untuk sama-sama kita bincangkan tentang kesilapanku, keegoanmu. Semuanya di WHI TV3. Wanita hari ini. Nia langsung tak nak percaya dia buat keputusan terburu-buru. Sekarang ni Nia baru percaya yang dia memang tak bersalah. Dia terperangkap je. Tapi Nia yang bodoh sebab ikutkan perasaan, ikutkan keegoan, pentingkan diri sendiri sampai dia yang Nia rasa macam betul-betul dia yang salah. Dahlah Nia dah. Sebab Rania ada bencikan Arman kan? Mungkin Arman kena bagi dia masa. Bila dah reda, Arman pergi jumpa dia dan pujuk dia. Bagi tahu dia hal yang sebenar. Mami Arman tak bersalah tau. Arman kena aniaya. Mami tahu. Arman kan anak Mami yang Mami didik dari kecil lagi. Biarlah seluruh dunia menuduh Arman. Biar dia orang mencaci dan benci Arman. Tapi Mami tetap tak percaya. Sebab Mami kenal
siapa anak Mami? Okey, baik, itu dia sedutan drama Hatimu Sedingin Salju yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Kesilapanku, keegoanmu. Dan Hawa, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami perkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Memang hangatlah hari ini saya rasa. Kita dah warm up dah sikit tadi. Cukup ceria dan panas topik HI pada hari ini dan cukup bertuah kita. Kerana kita bersama dengan Fauziah Nawi ataupun Ibu. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih kerana sudi menjemput kan. Dan okeylah, topik hari ini sangat panas. Sangat panas. Kita nak belajar daripada tetamu-tetamu yang berpengalaman pastinya juga. Kita juga bersama dengan Kuna Muzani. Topuan ke? Kuna? Dah. Kuna. Itu gurau je. Datuk Seri. Alhamdulillah. Datuk tak aminkan. Baik. Banyak watak kita orang memang selalu juga bawa watak Datuk Seri, Topuan kan. Selalu jadi Topuan lah. Baik. Dan kita bersama dengan Bro Encik Fazli. Sihat Encik Fazli? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Satu-satunya kumbang. Ya. Okey, baik. Dia akan baru adil ya. Dia akan balancekan suasana. Patut dia duduk kat tengah kan. Tak apa, Encik Fazli okey kan Encik Fazli kat situ? Tak ada masalah. Okey, baik. Saya nak baca satu komen yang sudah masuk di Facebook WHI. Noafisa berkata, sebagai manusia tak lari diri kita daripada keegoan masing-masing. Cuma mampu mengalah atau tidak terletak pada hati yang sangat dalam. Kasih sayang akan mengatasi segala-galanya. Keikhlasan amatlah penting dalam sebuah kehidupan. Baik, Encik Fazli. Kesilapanku, keegoanmu. Mungkin kita boleh kupas dari beberapa angle, sudut kan. Dan dari sudut hikayat perkahwinan ini, apa yang boleh Encik Fazli kongsikan berkaitan kesilapanku, keegoanmu? Wow, saya rasa terima kasih soalan tersebut. Ini persoalan seperti yang Ibu sebut tadi, ni persoalan hangat. Kat sini pun dah rasa kehangatan. Saya kombang ni terasalah ya. Tak ada masalah sebab bila sebut tentang ego, kita kena ingat bahawa ego adalah hasil daripada kita percaya kita betul dan orang lain kurang tepat. Dan ini hasil daripada dipanggil dua benda, iaitu sistem nilai dan sistem kepercayaan. Baik. Yang mana dibentuk daripada proses pengalaman, pembelajaran dan daripada kecil lah. Apa yang kita percaya, apa yang kita pegang, apa prinsip yang kita fahami sebelum ini. Jadi bila kita berkahwin dengan orang yang daripada dunia lain kan. Masing-masing ada fahaman berbeza, value system berbeza, belief system berbeza. Mungkin sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Maksudnya bila sebut tentang keegoanku, kesilapanmu, dia adalah benda yang berlaku pada setiap perkahwinan. Persoalannya macam mana kita nak kendalikan dari dua perspektif, iaitu daripada peringkat orang yang melakukan kesilapan dan daripada pihak yang tak mahu memaafkan. Okey, baik. Kita pegang dulu tipsnya. Yang tak mahu memaafkan itulah yang bagi saya seorang yang cukup ego sekali, tak nak mengalah. Dan Kuna, pernah tak berjumpa ataupun berhadapan dengan situasi seseorang ni yang egonya sangat-sangat tinggi dan macam mana sebenarnya nak tackle ataupun nak turunkan ego seseorang itu? Susah juga ni jawab soalan ni. Mencabar hari ni. Macam saya lah, seorang ibu kepada 3 orang anak. Jadi saya pun ada ego saya, anak saya pun ada ego dia. Tapi saya akan panggil lah anak saya, mari sini bang, kita bercakap secara orang dewasa. You cakap apa yang you tak puas hati dengan Umi, apa, dan Umi pun akan bagi tahu apa yang Umi tak puas hati. So kita cuba perbaiki kekurangan di antara masing-masing. Lepas tu sama-sama minta maaf. Kadang-kadang bila saya marah anak saya rasa sedih tau sebenarnya. Tapi kena marahlah sebab benda tu salah kan. Kita sebagai ibu apa ni harus memahami jiwa remaja tu, tak boleh ego sangat. Kita kena selami perasaan dia orang tu, kenapa dia buat begini kan. So kita kena ambil tahu sebab budak remaja ni dia perlukan attention, kasih sayang. Benda-benda macam tu kita kena adalah pada diri kita ni sebagai ibu bapa. Nak marah macam mana pun kita kena kontrol. Kita kena buang ego kita tu kan ibu kan. Kontrol dan
cool down, lepas tu barulah kita bercakap dengan anak kita. Saya suka bila Kuna kata kita minta maaf kepada anak-anak. Itu yang mungkin kadang-kadang dalam kalangan ibu dan ayah bersama dengan anak mereka ada ego juga. Saya ayah dan ibu awak, kenapa saya perlu minta kita maaf? Kita makan garam dulu. Tapi dalam konteks perkahwinan pula ibu, mungkin dalam kalangan pasangan sering kali kita dengar komunikasi sangat penting. Apa pun harus minta maaf, kan, give and take, compromise. Tapi dalam realitinya ada yang rasa susah nak sebut saya minta maaf. Dan apabila ada ego itu, seorang lagi akan rasa tercabar. Okey, awak tak nak maafkan saya akan lakukan apa yang saya lakukan sebelum ini yang membuatkan awak marah. Dalam situasi begini, macam mana diorang nak tackle, ibu? Itu sebenarnya masing-masing kena memahami situasi. Kenapa kita kahwin dengan dia? Kenapa kita menikah, kan? Dan kalau kita tak boleh nak terima kelemahan pasangan kita, masalahnya kita juga, kan? Ego ni semua orang ada ego. Saya sebagai mak juga ada ego. Tapi bagaimana kita nak menangani situasi itu? Itu terpulang pada diri, dan itu juga adalah keyakinan kita. Bagaimana kita mahukan keharmonian hidup itu. Untuk saya meminta maaf pada anak-anak tak mudah. Tapi saya praktikkan benda tu. Kalau saya salah, saya akan terus cakap saya minta maaf. Dan saya sebagai ketua dalam saya punya persatuan dan juga saya punya syarikat kecil, saya salah, saya akan terus cakap saya minta maaf. Semangat. Dan diorang semua cakap, janganlah, jangan. Saya kata, no, saya salah, saya kena cakap. Kerana pada saya, bila saya bersikap begitu, pandangan mereka terhadap saya akan lebih berbeza. Mereka akan lebih mengatakan, dia tidak meletakkan diri dia lebih tinggi dari semua orang. Kan? Jadi ini adalah didikan saya di rumah. Jadi pada saya, setiap pasangan harus dan mesti ada boleh berkompromi dan ingat balik niat kita mula-mula nak kahwin dulu tu. Kenapa waktu kita tengah bercinta segala-galanya indah, kan? Bila sorry, it's okay darling. It's okay saja. It's okay darling. It's okay darling. It's okay sweetheart. Kahwin je tak boleh. Ini yang masalah bila kita pendam. Bila pasangan kita merasakan tidak selamat lagi dengan awak. Perkara itu dipendam dan akhirnya meletup. That's it. Tak boleh lagi diselamatkan. Itu masalah. Apa-apa pun kata kunci dia komunikasi lah. Komunikasi. Dan tolak ansur juga. Tolak ansur dan kasih sayang lah. Kasih sayang. Hanya kasih sayang dapat menyelamatkan keadaan. Dan bila kita bercakap tentang tolak ansur, pastinya dia kerjasama antara kedua-dua pihak, suami dan dia tak boleh seorang saja bertolak ansur. Tak adil. Suami kena bertolak ansur, isteri juga kena bertolak ansur. Tak boleh hanya isteri saja yang bertolak ansur, sebab kalau isteri nak dapat kepala emas kena bertolak ansur ikut tak. Ini dalam hidup realitinya kedua-duanya harus bertolak ansur jika nak selamat. Sebab kita adalah cermin anak-anak. Jadi sekarang ni pula, kan, Encik Fazil, kita nak faham pula personality orang yang ego dia sangat tinggi. Kenapa ada orang yang sebegitu, susah sangat nak mengalah, susah sangat nak minta maaf walhal dia salah. Dia ialah dalam karakter dan personality pun ada beberapa pembahagian tentang keupayaan untuk berkompromi dan juga keupayaan untuk mengawal rasa marah dan juga stres. Dan sepatutnya kita perlu faham bahawa bila kita berkahwin macam yang ibu sebut sebentar tadi, kita membina sebuah perkahwinan, kan? Dan sebenarnya ada banyak kajian tentang kepentingan memaafkan pasangan dalam perkahwinan. Dan sebenarnya banyak benefit ataupun faedah untuk memaafkan pasangan sebenarnya. Dari satu kajian dibuat dalam jurnal Family Psychology oleh seorang profesor bernama Edward Selby, dia kata pasangan yang mampu dipanggil mengamalkan saling maaf memaafi, practice forgiveness, toleransi, memaafkan, didapati mereka ini longer satisfying romantic relationship. Maksudnya mereka menikmati kehidupan relationship yang romantik lebih lama berbanding dengan yang lain. Dan juga ada satu kajian dalam Behavioral Medicine punya journal mendapati mereka yang berupaya untuk memaafkan unconditionally, maksudnya boleh memaafkan tanpa syarat. Dia masalahnya adalah
aku maafkan tapi ada syarat dia. Ada 7 syarat contohnya. Masalah lah kan. Maksudnya itu ikhlas ke tak tu? Itu sekadar mengungkap. Ya, betul. Ia lebih dahsyat daripada tidak maafkan tidak kan. Dari sinilah, bukan daripada hati kan. Dia nak menang saja kan. Itu ego besar. Ego besarnya. Jadi kena belajar, suami ke isteri kena belajar untuk melepaskan, memaafkan tanpa syarat. Dan didapati mereka ini dari segi umurnya akan hidup lebih lama. Live longer. Mereka yang boleh melepaskan kemarahan, bukan melepaskan sebab kemarahan, dia tak simpan perasaan dia tu. Unconditional love, unconditional forgiveness. InsyaAllah yang dapat benefit, yang dapat manfaat ialah orang yang memaafkan itu sendiri. Ya, betul. Sekali. Tapi walaupun bukan senang kan nak minta maaf, tapi bila minta maaf dia rasa lega juga. Betul. Ini satu perkongsian di Facebook. Syam Angah berkata, dalam kes saya ni, saya yang selalu buat kesilapan. Salah yang saya buat bukannya kecil-kecil. Semuanya silap yang besar-besar dan pada masa yang sama, ego saya memang besar. Biasanya bila berlaku ketegangan, saya akan mengambil masa seketika di sebentar, biarkan isteri meluahkan kemarahan di hatinya. Setelah itu, saya akan meminta maaf atas kesalahan saya. Hanya kemaafan sahaja dapat menyelesaikan segala masalah. Say sorry. It's the power of words, katanya. Saya setuju dengan apa yang Angah katakan. Dan ini perkongsian Angah. Apa kata kita dengarkan juga perkongsian orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Kalau tajuk ego ni, lelaki perempuan memang ada ego. Tapi memang sure lah. Saya rasa lelaki lagi tinggi ego dia kan. Kalau kenapa lelaki tu ego, sebab dia lelaki. Memang ada kesilapan tu berpunca daripada keegoan. Tak kira lelaki ke perempuan ke. Tapi masalah dia keegoan ni kena pasangan tu, lelaki perempuan tu kena memahami lah antara satu sama lain. Jangan terlampau ambil serius pasal keegoan ni kan. Tu bagi saya lah. Kalau daripada pandangan seorang isteri lah kan, daripada seorang perempuan yang biasa melabelkan kalau lelaki ni memang tinggi sangat ego dia kan. Kalau dia buat salah, dia memang tak nak minta maaf. Kebiasaannya macam itulah. Tapi daripada kalau kita tengok sebenarnya orang lelaki ni cara dia minta maaf tu lain. Dia ada maksud tersirat. Isteri kena faham maksud tersirat suami dia. Kadang-kadang suami dia tak minta maaf, tapi suami dia tanya, nak makan apa hari ni? Dalam gaduh-gaduh tu macam nak makan apa hari ni? Ataupun benda lain, tapi dia tak cakap I minta maaf. Dia ada maksud-maksud tersirat dia. Jadi nampaklah macam ego, tapi sebenarnya dia minta maaf sebenarnya. Kalau dalam rumah tangga kita ada kena tolak ansur, kena kefahaman, tapi kita kena mengalah dengan isteri. Isteri ni mesti nak menang. Kita buang ego tu, apa yang orang cakap biar je kan. Itu kalau pendapat akak memang tak baguslah. Sebab selalunya pertengkaran jadi sebab benda-benda macam tu. Bila dah buat silap, tak nak mengaku. Sebenarnya benda simple je. Boleh mengaku and boleh cuba ubah. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang kongsikan pandangan tentang ego ni, kesalahanku, keegoanmu. Ada macam-macam pandangan di situ. Ada yang bagi pendapat lelaki ni lebih ego daripada wanita. Tetapi mendapat tentangan juga di situ. Maksudnya lelaki dan wanita ada ego ni masing-masing, cuma cara menunjukkan ego tu berbeza. Mungkin Kak Kun ada komen sikit? Saya rasakan pada saya lah, ego tu lelaki ke perempuan sama je. Kan? Sebab macam saya sebagai seorang ibu lah, saya banyak meluangkan masa dengan anak. Ya, saya tahu saya ibu, jadi anak kena dengar cakap ibu. Tak boleh macam tu sebenarnya. Sebab apa? Nanti anak kita akan jadi semakin jauh. Jadi pangkat kita ni sebagai ibu, kita kena buang. Kita kena jadi kawan kepada dia. Walaupun anak saya marah ke, cakap tinggi sikit suara pun, saya cakap duduk sini sekejap nak cakap. Saya cakap macam tu. Dan saya bersikap terbuka dengan anak-anak. Even kalau dia ada masalah girlfriend pun, dia cerita dengan saya. Tapi saya akan cakap dengan dia, okey, tapi abang tak boleh buat macam ni. Ni anak orang, kita kena jaga baik-baik. Kalau apa perasaan abang kalau adik abang orang perlakukan macam tu kan. Jadi saya banyak bagi nasihat, bagi contoh yang elok lah, sebab
remaja sekarang ni kadang-kadang dia hilang arah tau. Dia tak tahu apa yang sepatut dia buat. Jadi kita as a parents, kita jangan ego dengan anak sebab kita sayang kan anak kita kan. Jadi kita kena bagi ilmu kat dia orang. Apa you sepatut buat kalau you dalam keadaan situasi macam ni. Jadi biarlah kita ni jadi tempat dia bertanya, meluahkan perasaan. Kita boleh garang dengan anak tapi ada waktu. Saya garang dengan anak saya bila time belajar lah. You kena belajar betul-betul. Kan kena ada ilmu. Kita kena jadi orang yang berilmu. Supaya kita kehidupan kita lebih teratur lah maksudnya. Jadi time kita makan ke, kita outing ke, saya macam kawan dengan dia orang. Even one day tu saya pernah keluar dengan girlfriend anak-anak saya. Spotting lah. Jadi saya patut mengenali siapa yang dia berkawan. Kan? Sebab kita nak anak kita dapat yang terbaik. Jadi saya kenal dia punya girlfriend ni okey lah. Jadi dia tak sorok daripada saya. Kalau kita ego yang tinggi, mungkin anak kita akan sorok daripada kita. Ada masalah cari orang lain. Ya, mungkin dia tak akan bercakap dengan kita. Aku ni cakap dengan mak aku ni kan kena marah ni kan. Dan apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang Kak Kuna katakan, komunikasi itu betul penting, tapi cara kita berkomunikasi itu lebih penting. Kalau you asyik jerit je ke anak you, siapa nak cerita kan? Betul. Dan mungkin ibu ada tambahan. Ada kebiasaannya orang kata kaum lelaki ni lebih ego daripada kaum wanita. Apakah pendapat ibu? Itu sebab kita nampak dia begitu. Sebab dia gender dia. Orang lelaki keras, perempuan lembut, macam perempuan tak ada, sama je sebenarnya. Manusia ni semua ada dia punya ego, harga diri dia, terutama sekali bagaimana dia dibesarkan. Keluarga dia bagaimana. Kan untuk saya dengan anak-anak, saya sentiasa terbuka. Saya menganggap mereka kawan dan saya cakap buruk baik apa saja, you better tell me. Kan? Dan saya tak kerja, kenapa tak? Dan arwah anak saya lelaki dulu, kalau siapa dia kawan, kawan-kawan lelaki dia boleh buat balik. Ada di kawan-kawan perempuan dia pun saya pernah kenal dan sebagainya. Dan saya tak akan cakap apa-apa. Cuma saya pesan, buat baik, jangan menyakitkan hati orang, dan especially the girl, itu anak orang. Itu anak orang. Jangan kau nak buat apa-apa. Maknanya, kalau kita anak kita perempuan, anak kita lelaki bila dah kahwin, kita kena pastikan mereka faham keadaan sebab masing-masing dari keluarga yang masing-masing cara pendidikan, cara pembesaran kita tak boleh nak dia ikut cara kita. Sebab itu saya antara saya dengan menantu pun begitu juga. Saya cuba memahami dia dan saya harap dia faham saya. Saya rasa dia faham saya sebab dia kenal saya sebagai seorang kawan. Sebab dia kawan dengan anak saya, pada saya kawan saya lah kan. Dan sampai sekarang. Jadi kami cuba memahami antara satu sama lain sebab saya selalu merasakan sebagai orang yang tua, orang yang lebih tua, kita yang kena lebih dewasa, lebih terbuka, lebih kata orang tempat yang boleh dipercayai oleh anak menantu. Cucu-cucu kita. Saya dengan cucu-cucu pun sekarang saya rasa sebagai orang yang hidup zaman sekarang, kita kena hidup cara mereka. Kita kena peredaran zaman. Favorite grandma zaman. Kita tak boleh lagi saya makan garam. Kita tahu garam kita dulu macam mana, garam mereka sekarang macam lain kan. Kita dulu garam tak ada internet. Apa pun saya rasa komunikasi dan hati dan kasih sayang itu yang akan dapat menyelamatkan, dan juga of course lah kita punya latar belakang kita kan, agama yang kita pegang dan sebagainya. Mak bapak tu sangat penting. Mak bapak adalah cermin anak-anak. Dan kita semua tahu yang hubungan ibu dengan menantu ibu sangat akrab macam kawan kan. Ada orang jealous juga. Ada sampai ada satu ketika orang ingat dia anak saya. Almarhum anak saya selalu cakap, Mama, I am your son. Ingat tu. Remember that. Saya macam kadang okey. Saya sebab saya selalu masa sebelum kahwin saya kata saya tak nak, saya takut dapat mentua. Sebab saya suka menjawab dengan arwah mak kata kau jawab aku besok kau kahwin, kau dapat mak mentua kau jawab kena. Sebab mak mentua ni macam mak. Jadi saya macam saya tak nak kahwin dengan lelaki yang ada mak. Betul, dapat. Bapa mertua saya sangat baik. Kan? Jadi bapa mertua saya sampai saya kalau batuk kena panggil masuk bilik Fauzah,
minum. Dia dah sudukan ubat batuk. Saya pula takut minum ubat batuk. Saya terpaksa telan. Jadi saya kata Allah bagi saya semua. Masya Allah. Dan sebagai seorang, saya takut nanti mak mertua yang jahat ke apa, saya takut kan. Saya takut kena sumpah. Jadi saya sebagai mak mertua, saya kena jadi mak mertua yang baik yang boleh dipercayai. Yang menantu dengan kita rasa selamat. Betul, sebab itu tidak mengurangkan hormat lah. Ya, betul. Sebab ada kalinya bila seseorang itu terlalu ego, terlalu rasa dirinya betul, orang takut nak mendekati seseorang tu. Okey, dan kita asyik bercakap juga tentang orang yang ego, tapi macam mana pula orang yang tak ada ataupun kurang sangat rasa egonya, sering meminta maaf, sering mengalah. Jadi Encik Mazlika nak tahu di mana saatnya ataupun bila perlunya ego dalam diri seseorang tu. Dia ada dua isu lah. Pertama ialah berkenaan dengan mindset kita, iaitu macam mana kita melihat situasi dalam hubungan perkahwinan ataupun dengan anak-anak. Itu pertama. Yang kedua adalah cara kita menyampaikan apa yang kita fikir dalam situasi tersebut. Ada orang dia ada fikiran yang betul tapi dia tak tahu menyampaikannya dengan betul. Lalu dia ini dipanggil sebagai passive situation, passive communicator. Dia kata tak apalah, aku ni timun, dia durian, aku bergelik, aku terluka, dia bergelik, aku terluka kan. Bergelik ke bergolek kan? Lebih kurang lah. Lebih kurang ya. Jadi dia pasif. Dia gelik lain. Betul Ibu ya. Itu pasif. Yang kedua, yang lawannya adalah dia panggil agresif. Ini yang dilihat ego tadi. Ada juga yang ego tapi tak agresif, ada juga kan. Okey. Tapi apa pendekatan terbaik ialah yang tengah-tengah, dipanggil asertif. Asertif ialah kemampuan untuk kita menyampaikan apa yang kita rasa, apa yang kita fikir kepada orang yang mahu kita sampaikan dengan baik tanpa melukakan hatinya. Dan ini boleh diterokai, dia tak dapat dalam satu malam, tak. Jadi sebagai pasangan, kita kena cari jalan macam mana nak sampaikan pada dia dalam keadaan dia tak rasa terluka. Dia elemennya adalah masa yang betul, situasi yang betul, perkataan yang betul, dan juga kita menjaga kita boleh sampaikan apa yang kita isi hati kita tanpa melukakan ego dia. Dan ini perlu dipelajari. Ini perlu dipelajari dan proses perkahwinan itulah adalah proses yang mana kita cuba. Dia macam experimentation jugalah. Aku cuba ni mata petang dia panas contohnya kan. Cuba pagi pula. Cari perkataan yang betul. Daripada situ kita akan mempelajari macam mana cara untuk kita sampaikan kepada pasangan kita tanpa melukakan hatinya. Itu cara untuk mengatasi masalah. Dan Hawa berkata ada orang ni dia senang untuk berkata saya minta maaf. Dan seperti yang Angah tadi komen di Facebook, dia mengambil masa bertenang baru meminta maaf. Tapi bagaimana pula kalau ada dalam kalangan yang sedang menonton sekarang ni, Encik Fazli berkata yang saya tahu saya salah tapi susah sangat saya nak sebut minta maaf tu. Apa yang boleh mereka lakukan? Kita kena faham bahawa sebenarnya mungkin dengan meminta maaf itu boleh selesaikan banyak masalah yang terlekat dalam otak kita dan dalam perhubungan tersebut. Jadi kita kena anggap bahawa mungkin dengan meminta maaf ini dia tak merosak pun sebenarnya harga diri kita, ego kita. Macam Ibu sebut, sebenarnya meminta maaf itu kadang-kadang meningkatkan lagi kita punya pandangan, kita punya darjat lah kan pada pandangan orang yang kita meminta maaf tersebut. Sebab ia membuktikan kita mempunyai harga diri kerana kita mampu untuk meminta maaf. Betul, itu harga diri yang paling tinggi lah. Kadang-kadang orang bila kita minta maaf, dia anggap itu adalah kelemahan kita. Jadi kita biarkanlah orang-orang macam ni. Kita tak payah ambil pot orang-orang yang macam ni. Yang penting kita tahu nawai itu kita kan. Okey, dan mungkin Hawa, saya nak tanya mungkin pada Kuna dan Ibu juga. Bagaimana pula dalam situasi yang ada orang dah minta maaf tapi susah untuk kita memaafkan mereka? Apa yang boleh mereka lakukan? Kalau kita dah jumpa orang tu, dah minta maaf, dia tak boleh maafkan, kita tak boleh buat apalah. Kan? Terima sahaja. Terima je lah. Janji kita dah buat yang terbaik untuk kebaikan diri kita dan untuk hubungan kita dengan dia. Dia tak nak maafkan, itu masalah dia lah bagi saya. Saya dah minta maaf. So tak perlulah saya nak fikir sampai A to Z apa kau nak buat. Dan Ibu bersetuju? Saya pun setuju. Saya dah minta maaf, saya jujur, saya ikhlas minta maaf.
Tapi kalau awak tak nak memaafkan saya, itu hak awak. Dan hak saya juga akhirnya tidak akan lagi mau bersama awak. So you stay away from me. Tak nak pening. Dan nampaknya masa cukup mencemburui kita dan kita pun dah pelajari macam-macam daripada tetamu kita. Dan di penghujung perbincangan kita ni, Encik Fazli, nak dengarkan kata-kata nasihat kepada pasangan yang sudah berumah tangga, bakal berumah tangga, tentang turunkan ego, maaf-maafi antara satu sama lain. Ya, kita kena ingat, kita nakkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam perkahwinan. Jadi kita kalau marah, ambil ni ada 4 happy, H-E-P-I. Pertama, H tu adalah hold your anger. Jangan terbawa-bawa. Yang kedua, E adalah empathy. Tengok orang tu, mungkin dia melakukan kesilapan pun dipanggil genuine mistake, ataupun dia bukan sengaja pun buat salah tersebut tanpa niat jahat. Yang ketiga, P adalah perspektif. Tengok daripada perspektif. Akal kita tengok, tadi empathy tu emosi. Yang ni dari segi logical, dari segi kognitif. Tengok perspektif dia. Dan I adalah, jangan guna you, itu salahkan. Guna I sentence. Guna saya rasa ini tak betul, saya rasa terusik, saya rasa sedih atas yang dia buat. Stop using terlalu banyak you. Itu accusing lah. Accusing kan? Banyak tunjukkan perspektif anda terhadap situasi tersebut. So H-E-P-I, happy. Sebab kita nak happy dalam perkahwinan. Okey, baik. Dan macam-macam yang telah dikongsikan oleh penonton-penonton WHI, rata-rata semua berkata yang rendahkan ego, minta maaf, tidak ada apa-apa untuk anda hilang kalau anda kata anda minta maaf. Okey, baik. Dan ramai juga yang bersetuju dengan anda semua katanya di Facebook. Jadi terima kasih kami ingin ucapkan kepada Ibu Fauzia Nawi dan juga Kuna dan juga Encik Fazli atas perkongsian hari ini. Dan ada sesuatu yang istimewa selepas ini. Pastinya. Jangan risau. Ibu dan juga Kak Kuna akan masih bersama dengan WHI. Ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan bersama anda selepas ini. Tapi kita rehat dulu seketika. Ya, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Budak-budak kampung sebelah tu mukul ras ni aja. Ni kes provokasi dekat Facebook ni, Nenda. Kenapa dan mengapa? Apa hal? Diorang tak bagi saya main kat gelanggang futsal tu. Korang semua AJK ni nak belagak jadi polis ni kenapa? Kita orang ni berkumpul nak berbincang tau. Saya setuju kita buat bendaan. Kurang-kurangnya kita membantu pihak polis untuk mencari bukti. Koi soyak, mu nak masuk memina dia untuk ras. Awak suka saya ke sebenarnya? Nenda, Isnin hingga Khamis 6 petang di Sakura TV3. Itu dia, Nenda. Jadi kita nak kongsikan kepada anda untuk saksikan gelagat lucu 4 orang nenek yang menolong untuk selesaikan masalah-masalah orang kampung dalam drama Nenda. Setiap Isnin hingga Khamis 6 petang, pastinya di TV3. Macam seronok je. Ibu dah tergelak ya semasa Hawa membaca tadi. Baik dah Ibu. Ini satu perkara yang Ibu kena cakap. Terima kasih kepada pihak TV3 yang terima idea seperti ini. Sebab Ibu kata betul ke TV3 nak buat ni sebab rasanya nanti siapa nak tengok. Semua orang tua selalunya cuma cerita orang muda, cinta-cinta kan. Tapi ini adalah satu risiko besar yang diambil oleh pihak TV3 dan juga penerbitnya. Dan bila kami ini sebagai macam satu pembakar semangat. Dan saya melihat Nenda ni sangat bagus. Pasal apa? Saya meletakkan diri saya. Sekarang nenek-nenek semua, dia bukannya nenek-nenek zaman-zaman mak-mak saya, nenek-nenek saya dulu. Sekarang nenek-nenek semua dah educated. Nenek ada Instagram tau. Instagram dan sebagainya. Dan TikTok pun ada. Kan? Jadi pada saya, Nenda ini membuka satu ruang dan peluang kepada orang-orang macam kami. Dan kalau dulu kalau kat kampung orang panggil apa ahli mesyuarat tingkap. Yang semua orang tak suka. Yang budak-budak muda tak nak. Tapi sekarang dalam Nenda kita letak juga kumpulan Nenda ni, dia orang pun ahli mesyuarat juga. Tapi mereka semua ada satu idea yang mereka kongsikan untuk kebersamaan mereka dan juga untuk keharmonian hidup dalam kampung itu. Dan mereka juga menjadikan mereka itu berfungsi besar. Tak ada orang cakap kalau nenek-nenek dah tak larat. Kan? Tapi nenek-nenek ni yang ini tahun 2022 nenek tu tak semestinya you tak larat, you tak orang yang bisnes, you sakit tak. Nenek sekarang semua canggih sebab apa? Diorang tahu nak guna Instagram, diorang tahu nak guna Facebook, diorang tahu nak guna TikTok
tengok lagi kan. Itu saja. Nenek-nenek sekarang dulu pernah jadi pegawai kerajaan. Pernah bekerja di television station ke semua ke apa semua tu. Pernah jadi pengarah dalam sebuah syarikat dan punya apa orang kata ada dia punya bisnes dia. So nenek sekarang jauh berbeza. Bukanlah kata nenek-nenek dulu tak bagus, tapi nenek sekarang dia dia kena ikut nenek sekarang dia tak rasa ketinggalan. Okey, bila dengan ibu dan Kak Kuna cerita ni terus tak sabar nak tengok Nenda ni tahu. Okey, dan mungkin Kuna boleh kongsikan bila ibu ceritakan apa yang saya boleh bayangkan adalah Nenda ataupun nenek-nenek dalam drama ni adalah sangat cool, up to date, yang jenis yang semua orang suka kat mereka. Jadi apa antara watak-watak yang anda bawa dalam cerita Nenda ni? Macam saya bawa watak Mek Wan, perempuan Kelantan. Kuat berniaga. Yang suka berniaga. Tak kira dah tepi sawah pun dia boleh buka meja jual kuih ke apa. Okey, macam mana dia jual kuih? Cuba sikit kat sini. Jual kuih tak payah jerit-jerit, letak aja atas tu orang datang. Dia Kelantan lah sikit. Macam tu nak jadi Kelantan. Marilah weh, beli kuih Ambon ni. Banyak jenis kuih ni. Lepas tu berkenalan dengan Ras, cucu Nenda. Cucu Nenda ada seorang dia punya secret admirer, bukan secret dah, openly admire dia. Haji Hadari. Penghulu kampung, ketua kampung. Ketua kampung tu memang macam tu, dia semua syok kat orang. Semua orang dia nak cubalah nak try. Okey, dan watak ibu sendiri? Saya Hajah Aminah. Kan orang panggil saya Nenda dan watak dia adalah dia jadi macam ketua. Dan dia adalah orang yang sangat orang kata very such a learned woman. Dia ada bisnes dan sebagainya. Dan dia sangat memahami segala-galanya kan. Dan dia pula jenis yang tidak menghukum. Walaupun dia tahu Haji Hadari tu suka kat dia buat bodoh je. Tapi cara dia layan Hadari tak rasa malu lah. Dia tak macam Sarah yang dipegang oleh Didi Ayaz. Dia terus cakap je. Okey, kan? baik. Itu watak dia. Itu watak dia. Dia ni pula watak dia pula. Mek Wan ni dia macam berlapik lah juga dengan Hadari. Sebab ada satu scene. Alah beratlah, dia ni tak pehel. Aku yang lapik dah tapi tak pehel juga lagu mana. Kalau saya jadi dia pun kan? saya tak salahkan Haji Hadari sebab cara Mek cakap kan. Tok Seh lah, Tok Seh lembut kan. Macam Haji Hadari tu macam agaknya dia tak suka. Dia jual mahal kot. Sebab watak Mek tu kena macam tu. Dia ada juga Mek Kelantan yang garang, yang backing orang kata dia. Tapi Mek Kelantan dalam cerita Mek Wan ni dia kena lemah lembut sangat. Taklah sangat pun. Lemah lembut lah. Lemah lembut lah dalam tu. Orang kawan baik daripada kecil. Siapa nama? Mandy yang paling hebat lah, tahu IT dan sebagainya. Paling hebatlah antara kita bertiga ni. Okey, empat sekawan ni memang kawan dari kecil ke? Daripada kecil memang baik, kemudian terpisah sebab masing-masing ikut suami. Okey, sebab dalam cerita tu saya 24 jam kecek Kelantan je. Dia tak pehel pun dia pehelkan juga. Agut sajalah. Jadi dah besar daripada kecil sampai ke besar dia pehel dah lah kecek Kelantan. Boleh pehel. Ibu pegang watak sebagai Nenda. Adakah banyak persamaan karakter ibu sendiri dengan karakter Nenda? Hampir sama. Macam ibu, I want to know everything. Kadang-kadang cucu-cucu apa-apa ke. Kadang-kadang cucu saya dan anak-anak saudara saya ada, kalau cakap dalam bahasa Inggeris saya faham. Diorang sekarang dah cakap dalam bahasa Korea. Dan saya kata, ni yang saya. Apa korang sorok tak ada. Tapi saya tahu dia orang sorok. Tapi saya yakin cucu-cucu saya, anak-anak saudara saya, diorang sangat terbuka dengan saya. Diorang boleh cakap apa saja kan. Dan kadang-kadang tu diorang selalu nak dengar lah apa cerita saya kan. Nak dengar gosip kita orang. Saya balik cerita hari tu kan buat syuting dengan tu Aunty Kuna, Aunty ni. Oh ya ke Mak Nik macam mana kan. Sama lah anak saya. Kalau saya balik syuting Umi, apa cerita terbaru sekarang? Dia bukan nak tahu cerita yang kita syuting, dia nak tahu keadaan. Balik macam mana dengan ibu. Okey, dan mungkin di sini Kuna boleh kongsikan apa sebenarnya mesej yang cuba disampaikan melalui drama Nenda ini dan pesanan buat mereka yang belum menonton dan mereka yang sedang dalam proses menonton. Okey, drama Nenda ni dia tak adalah fokus kepada cerita cinta-cinta, jutawan kahwin dengan orang miskin, tak ada. Dia cerita yang lebih dekat dengan kita, cerita tentang sebuah kampung dan persahabatan di antara 4 orang ni. Daripada kecil sampailah dah tua jadi nenek, tetap sama kan. Lepas tu cerita ni menggambarkan
yang kita duduk satu kampung ni kita kena kerjasama, saling menjaga antara satu sama lain, ambil berat. Itu tak salah. Itu sebenarnya bukan busybody tau. Kalau orang sekarang, kalau kita sibuk nak tanya kau buat apa, makan apa, pukul berapa, dia cakap busybody. Tapi sebenarnya itu mengambil berat sebenarnya. Sebab kalau you tak ada kat rumah, maknanya kita boleh tolong-tolong tengokkan rumah. Kalau duduk kampung memang macam tu. Betul tak Ibu kan? Itu tolong-menolong kan sesama lain. Lepas tu kita kalau dalam cerita ni juga menggambarkan yang kecek Kelantan lah. Dalam cerita ni pun orang ayat gini. Dalam cerita ni lagu ni tentang anak-anak muda. Anak muda. Tentang anak muda ni kan. Budak-budak muda ni kita nampak dia ngisak dadah Kita kalau kita ayat ke mak pak dia kata busybody. Tak, tu bukan busybody. Itu ambil berat. Kalau orang law ni, kalau kita duk report, cara orang kata. Tak, kita kena cara. Sebab tu orang yang sekeliling kita, sebab kita kenal mak pak dia. Takkan kita tak sioyak. Makmu, anakmu isak dadah. Okey, kita tak sioyak ke saya. Walaupun kita tak rapat, tapi kita kena oyak. Benda tu benda yang tak baik untuk anak dia. Suki behar Dok Suki. Saya pernah pergi Kelantan tapi tak pandai kecek Kelantan, tapi comel sangat cara. Memang orang Kelantan ke? Ya, saya orang Kelantan. Okey. Kelantan mudahlah. Dari mana? Okey, dan sedikit daripada Ibu. Dari wakaf Mak Jena. Supaya menonton pada drama saya tonton sebab ini adalah gambaran hidup kita. Pada saya sebagai seorang yang dipanggil nenek atau mak nek, nanny, kawan-kawan saya tak nak panggil diri dia nenek, grandmother, nanny, grandma, apa whatever it is. Kita adalah apa orang kata tunjang keluarga. Kita harus memberi contoh yang baik. Kita harus orang yang dilihat sebagai boleh balance way of life dan sebagainya. Kita jangan aku. Sebab cerita ni dia menggambarkan culture kita orang Melayu. Orang Melayu yang sebenarnya. Orang Melayu yang sebenarnya. Kan dulu kat kampung kalau ada orang Cina, orang India, mereka macam sebagai kita. Diorang fasih berbahasa Melayu. Dia tak ada sebab awak Cina, awak tak ada. Macam Cina, orang Cina Kelantan, kalau you tengok dia kecek Kelantan. Macam terkejut tau dengan dia kecek Kelantan lebih hebat daripada kita. Itu Chinese Kelantan lah. Memang dia kata kecek Kelantan. Yelah, kalau dekat utara pun macam tu juga. Kan? Dekat Negeri Sembilan pun macam tu juga. Itu memang realiti kita waktu itu. Yalah, kita tak ada beza kau Cina, kau Melayu, tapi sama. Okey, faham. Dan kalau mereka nak lihat gelagat keempat-empat nenek ni harus tengok kat TV3 jam 6 petang daripada 3. Senin hingga Khamis hanya di TV3. Jam 6 petang. Biasa bersamamu. Okey, terima kasih Kuna dan juga Ibu Fauzia Nawi, dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Minggu depan trending lah TV. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Sangat-sangat meriah dan ceria hari ini di WHI. Walaupun topik tadi serius, dan ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda. Anda semua pasti rindukan gelagat penduduk Kampung Kalut. Ya ke tak? Ya. Okey, baik. Kampung Kalut. JKK musim ke-8 kini kembali dengan barisan pelawak terkenal dan jenaka yang menghiburkan. Malam minggu anda tidak akan suram lagi, jadi jom saksikan kekalutan mereka dalam JKK setiap Jumaat 9 malam hanya di TV3. Sugi, bila saya tengok iklan JKK pun saya rasa nak tergelak. Kawan-kawan kru-kru yang bekerja di JKK pun katanya tak rasa macam bekerja sebab ketawa saja. Bagus, banyakkan gelak, banyakkan tingkatkan happy hormones kita. Okey, Hawa, hari ini kita dah pun sampai di penghujung siaran. Saya rasa apa jua yang dikongsikan hari ini pastinya sangat-sangat memberi manfaat kepada kita semua. Tak kira lah yang dah berkahwin ke yang belum berkahwin, ibu atau anak yang tengah dating-dating ke apa kan. Apa pun rendahkan ego. Ego tu setiap orang ada, tapi kita rendahkan. Kita cuba rendahkan. Kata kuncinya cuba. Ya, betul. Kena berusaha kan, dan semoga pada hari Jumaat yang mulia ni segala doa yang baik-baik dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Okey, esok pada hari Sabtu istimewa sempena awal Muharram, kita akan adakan pelbagai perkongsian menarik khas untuk anda penonton wanita hari ini TV3 jam 12.30 hari. Okey, di sini sahaja buat hari ini, dan kalau anda ada apa-apa perancangan buat
buat hari Sabtu esok. Anda boleh juga kalau katakanlah anda akan pergi berpiknik bersama dengan keluarga. Bestnya. Ambil gambar, tag kami di WHI. Kami pun nak tengok. #WHI TV3. Awak ada apa-apa plan? Perancangan saya, ramailah orang kahwin hujung minggu ni. Ya ke? Hujung minggu ni ada 3 kenduri kahwin. Nak pergi yang mana satu? Awak dah ada baju, dah siap lah baju? Belum lagi. Belum. Pinjam baju? Ni last minute. Saya segi apa perancangan? Boleh awak ambil baju ni hari ni. Saya buat masa sekarang tidak ada perancangan lagi, tapi kalau anda ada apa-apa perancangan seperti yang saya katakan tadi, kongsikan bersama dengan kami. Jumpa lagi esok. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus